Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen lisensi. Prinsip dasar masa depan bersama diketengahkan China memberikan inspirasi untuk Malaysia menyertai BRICS. Ini memandangkan prinsip tersebut diterima baik dalam kalangan negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Global Selatan. Menurut Perdana Menteri, kejayaan dicapai China membuktikan selain tadbir urus dan dasar yang betul, usaha pastikan perdagangan, pelaburan dan kemakmuran ekonomi memberi manfaat kepada masyarakat antarabangsa. Perdana Menteri sifatkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China persahabatan yang kukuh. Menjelang kepengerusian ASEAN 2025, Datuk Seri Anwar optimis kerjasama dua hala yang sudah terjalin sejak lebih 5 dekad itu mampu rancakkan perkembangan ekonomi ASEAN. Pertemuan dengan rakan sejawatan dari China turut berlangsung bagi perkukuh kerjasama sedia ada. Datuk Seri Anwar turut memuji penganjuran Expo Import Antarabangsa China CIIE yang memberi peluang bukan sahaja kepada syarikat China, malah syarikat di seluruh dunia termasuk syarikat kecil dan perusahaan sederhana untuk mengetengahkan kapasiti dan keupayaan masing-masing serta menarik pelaburan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri dan rakan sejawatannya dari China turut menyaksikan pertukaran dokumen kedua negara berkaitan Pelan Kerjasama Inisiatif Jalur dan Laluan BRI. Pelan tersebut menyasarkan pembangunan berkualiti tinggi dan kerjasama antara Malaysia dan China menerusi penyelarasan dasar, kesaling hubungan infrastruktur yang lebih baik dan meningkatkan kerjasama perdagangan dan pelaburan. Pelan Pemerkasaan Sosioekonomi Belia 2030 dijangka memperkukuh ekosistem pembangunan belia Malaysia menjelang 2030. Sasaran ditetapkan meningkatkan purata gaji belia kepada RM3,152 serta penurunan kadar pengangguran belia kepada 6.5%. Selain menurunkan peratusan belia yang tidak bekerja, tidak berpendidikan dan tidak mengikuti latihan kepada 8.9%. Institut Integriti Malaysia perlu diperkasa sebagai pusat kepakaran yang menyediakan panduan dan sokongan kepada agensi kerajaan, sektor swasta dan NGO. Ini dalam memastikan amalan integriti diterapkan dengan konsisten dan berkesan. Jelas beliau, sudah tiba masanya peranan institut itu diperluas sebagai pusat rujukan utama untuk integriti di peringkat nasional. Pembangunan semula tanah sawar terbiar untuk penanaman padi sedang diusahakan bagi meningkatkan tahap sara diri SSR beras negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata, bagi tujuan itu, beberapa kawasan tanah sawah terbiar telah dikenal pasti di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Culik seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun di Kelang. 4 rakan termasuk 2 remaja perempuan dipenjara 3 tahun selepas mengaku bersalah atas pertuduhan secara bersama menculik kanak-kanak berkenaan bulan lepas. Magistrate Siti Zubaidah Mahat memerintahkan kesemua mereka menjalani hukuman itu bermula daripada tarikh mereka ditahan. Kes pendakwah selebriti Syed Shah Ikmal, Syed Muhammad Syaiful dikenali Dai Syed yang didakwa atas pertuduhan merogol seorang wanita 5 tahun lepas. Pihak pendakwaan telah memfailkan rayuan di Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi menambah hukuman penjara 10 tahun dan 3 sebatan. Perkara itu dimaklumkan Peguam Muhammad Amin Uthman yang mewakili Syed Shah Ikmal 29 tahun. Mahkamah menetapkan 10 Disember ini untuk pengurusan kes lanjut. Siasatan kerugian pelaburan Khazanah Nasional Berhad dan Permodalan Nasional Berhad bernilai RM43.9 juta. Ketua Pesuruhjaya SPRM mengesahkan pihaknya telah memanggil pasangan pengasas perniagaan fashion dalam talian tempatan untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Setakat Isnin, 4 saksi daripada 2 GLIC itu serta Kementerian Kewangan telah dipanggil beri keterangan.
Seorang warga emas kerugian RM176,500 selepas diperdaya skim pelaburan tidak wujud dalam laman sosial Facebook. Mangsa yang juga ejen insurans tertarik dengan skim yang didakwa diiklankan sebuah bank luar negara pada 5 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu berkata, mangsa telah menghubungi suspek melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan keuntungan 65% daripada wang yang dilaburkan. Seorang peniaga sayur kerugian RM274,000 selepas terpedaya sindiket penipuan menyamar sebagai pegawai insurans dan polis. Ketua Polis Pahang berkata, mangsa 68 tahun menerima panggilan daripada suspek memaklumkan terdapat tuntutan insurans atas namanya. Sebelum panggilan disambungkan kepada seorang lagi suspek mengaku pegawai polis mendakwa mangsa terlibat aktiviti pengubahan wang haram. Mangsa diminta memindahkan wang simpanannya ke satu akaun bank miliknya kononnya untuk siasatan keuangan. Usaha kurangkan kes kemalangan jalan raya di seluruh negara. 3 elemen utama diberi tumpuan Jabatan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman babitkan penguatkuasaan, siasatan dan integriti. Menurut pengarahnya, aspek advokasi turut diperkasa menerusi siri kempen keselamatan jalan raya bagi meningkatkan kesedaran pengguna. 6 lelaki tempatan dan seorang warga asing ditahan berikutan pergaduhan di sebuah kasino di Genting Highlands. 3 daripadanya telah didakwa di mahkamah. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata mereka termasuk lelaki warga asing dituduh pada 28 Oktober lepas kerana merusuh, manakala 4 lagi telah dibebaskan. RUU baharu berkaitan hukuman tahanan di rumah akan diperjelas di Dewan Rakyat esok. Perincian mengenainya diberi Menteri Dalam Negeri semasa sesi penggulungan di peringkat dasar kementerian berkenaan. Menurutnya, hukuman itu tidak diberikan secara serentak kepada kira-kira 20,000 pesalah kategori tertentu yang akan dipertimbangkan untuk program berkenaan. 7 modul silibus bagi pemulihan akidah pengikut GIS-BH yang sedang dibangunkan Jawatankuasa Khas kini berada di peringkat akhir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli-Ehwal Agama berkata ia melibatkan modul akidah dewasa, akidah kanak-kanak, rohani dan jati diri. Selain pendidikan kafah, pembangunan remaja, kepimpinan umat insaniah serta modul psikospiritual. Bilik Gerakan Bencana Kementerian Kerja Raya telah diaktifkan sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut. Menterinya memaklumkan menerusi bilik gerakan itu, kementerian berkenaan berupaya membuat pemantauan banjir seterusnya mengatur gerak pasukan di peringkat daerah. MTL diramal bermula semalam hingga Mac tahun depan dengan jangkaan 5 hingga 7 episod hujan lebat di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Dalam pada itu, JKM Tumpat mula agihkan 28 jenis barangan keperluan asas kepada lebih 700 keluarga di 13 kampung sebagai langkah bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh. Pengarahnya berkata kesemua barangan asas seperti tikar, selimut, beras, gula serta minyak masak itu ditempatkan di Masjid Al-Ahmadiyah Mukim Pulau Teluk Renjunah. Johor akan jadi negeri pertama tawar gaji premium bermula RM4,000 dan RM5,000 kepada pekerja berkemahiran tinggi. Ia dilaksana menerusi penubuhan Majlis Pembangunan Bakat Johor. Pemangku Sultan Johor bertitah pelbagai projek baru dijangka cipta lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Johor dalam beberapa tahun akan datang. Kebolehlaksanaan penggunaan tenaga nuklear sebagai salah satu sumber tenaga baharu sedang dikaji. Menurut Menteri Ekonomi, kajian mengenainya dilaksana Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air bersama MOSTI, pemilihan tenaga nuklear seiring matlamat kerajaan untuk capai pelepasan karbon sifar bersih 2050. Ia juga lebih terjamin dari segi kos operasi selain teknologinya yang lebih selamat. Malaysia akan jadi negara pertama di Asia Tenggara anjur Expo Bandar Pintar SCE di Kuala Lumpur mulai 17 hingga 19 September 2025. Ia sebagai komitmen negara terhadap inovasi dan pembangunan bandar digital yang mampan di samping menjadi peneraja ASEAN. Menteri Digital berkata penganjuran Expo itu langkah penting berikutan negara sedang bangunkan keupayaan teknologi bandar digital.
Anggota kesihatan diingatkan supaya membuat laporan mengenai sebarang kesan adverse ubat-ubatan bagi jamin keselamatan pengguna. KKM memaklumkan langkah pemantauan keselamatan amat penting untuk pastikan ubat-ubatan yang berada di pasaran terus selamat untuk digunakan. Pelaporan kesan sampingan bolehkan risiko keselamatan ubat-ubatan serta keperluan kemaskini cara penggunaan ubat dikesan. Purata jangka hayat lelaki lebih rendah berbanding wanita iaitu 72.5 tahun berbanding 77.4 tahun bagi wanita tahun lalu. Punca kematian utama dalam kalangan lelaki akibat penyakit kardiovaskular sebanyak 34.9%, diikuti kanser 13.5% dan penyakit paru-paru kronik 4.7% bagi tahun 2021. Program Bicara Tokoh Seni Budaya diharap dapat memberi impak positif dalam meningkatkan kebolehcapaian pelajar IPT selain meneroka pasaran baru dalam industri seni, budaya dan warisan. Ia dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan rakyat berbudaya. Menurut Jabatan Kesenian dan Budaya, program tersebut memberi pendedahan kepada pelajar IPT mengenai langkah dan peluang laluan kerjaya dalam bidang seni persembahan. Nilai ringgit masih kukuh meskipun terdapat pelbagai perkembangan dan penyesuaian pasaran. Jelas Menteri Kewangan 2, pengukuhan ringgit yang berterusan dipacu perkembangan positif ekonomi negara serta komitmen teguh kerajaan menerusi dasar di bawah kerangka madani. Kewangan Islam berpotensi besar melonjakkan ekonomi menerusi 3 prinsip asas: maqasid syariah, inovasi dan integrasi global. Gubernur BNM berkata prinsip-prinsip itu meletakkan maqasid syariah dalam pembaruan ekonomi dan kemampanan memajukan inovasi bagi penyelesaian berasaskan nilai, selain meningkatkan integrasi global untuk pembangunan serta kemakmuran bersama. Manfaatkan secara strategik langkah diumum dalam Belanjawan 2025. Menerusinya, PKS boleh tangani lanskap cukai yang berkembang, optimumkan prestasi kewangan dan peroleh kelebihan daya saing. Ketua School of Accounting and Finance Dallas University berkata, PKS disaran nilai kesan SST yang diperluas. Penasihat cukai juga boleh dilantik bantu mereka nilai potensi kesan ke atas aliran tunai dan bangunkan strategi untuk pengurangan. Kenaikan tarif sarung tangan perubatan dari China di Amerika Syarikat beri peluang kepada industri sarung tangan getah negara tingkatkan kembali pasaran di negara berkenaan. Kementerian Peladangan dan Komoditi akan giatkan promosi menerusi penyertaan di pameran perdagangan utama di Amerika Syarikat selain menyediakan geran di bawah dana automasi dan teknologi hijau. WHO rancang untuk pindahkan lebih 100 pesakit dari Gaza dalam operasi pertama seumpamanya di Palestin dalam tempoh kira-kira 5 minggu. Mereka yang dipindahkan termasuk individu yang cedera akibat serangan berterusan di Gaza serta pesakit yang mengidap penyakit kronik. Pada peringkat awal, pesakit akan dibawa ke Mesir melalui pintu sempadan selatan. Sebahagian besar daripada mereka akan diterbangkan ke UAE manakala kira-kira 30 lagi akan dihantar ke Romania. Iran berikrar akan bertindak balas terhadap serangan Israel dengan cara yang terkawal, bukannya menerusi peningkatan operasi ketenteraan seperti rejim Israel. Menteri Luar Iran berkata, Zionis tunjukkan sifat bermusuhan dan agresifnya dengan serang Iran hujung bulan lalu. Menurutnya, Iran berhak pertahankan diri di bawah Artikel 51 Piagam PBB. Parlimen Jepun akan adakan sidang khas bermula Isnin depan selepas pilihan raya umum. Ketua Setiausaha Kabinet memaklumkan Perdana Menteri Shigeru Ishiba bakal dijangka dilantik semula pada hari yang sama. Pemimpin parti mesti peroleh sokongan majoriti di Parlimen untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Jika tiada calon yang melebihi ambang itu, pemilihan akan diteruskan ke pusingan kedua dan calon yang berperoleh kerusi terbanyak akan dilantik. Britain bentangkan rang undang-undang di Parlimen larang merokok di taman permainan luar sekolah serta hospital. RUU Tembakau dan Vape beri kuasa kepada kerajaan untuk perluaskan larangan sedia ada terhadap merokok di ruang tertutup ke beberapa kawasan terbuka. Tujuannya lindungi kanak-kanak dan golongan yang paling rentan. Perintah itu bagaimanapun mengecualikan ruang luar dan taman kelab malam, bar serta restoran.
Sekian Kanta 744, lagi berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia seketika nanti.